wa tahriru raqabatin, memerdekakan seorang hamba. Ya. Jadi Islam ni dia menjunjung tinggi kemuliaan manusia. Menjunjung tinggi kemuliaan manusia kerana Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah telah memuliakan anak Adam. Kita semua ni mulia. Ya? Sebab apa? Sebab Allah muliakan kita. Kalau kafir mulia tak? Orang kafir mulia ke tak mulia? Orang kafir mulia ke tak mulia? Mulia, mulia. Pasal dalam ayat ni Allah kata anak Adam. Anak Adam, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah telah memuliakan anak Adam. Orang kafir tu anak Adam tak? Anak cucu Nabi Adam juga lah, manusia lah. Bani Adam tu manusia lah. Sama ada dia beriman ke, atau dia kafir ke, dia lelaki ke, dia perempuan ke, dia anak Adam, maka dia sudah mulia kerana Allah Ta'ala telah memuliakan anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Ya. Cuma kalau kita lagi bertakwa, bila kita lagi bertakwa, dia lagi mulia lah. Ya. Kerana Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Mana kalau tak mulia, tak bertakwa pun dah mulia dah. Ya, kita tengok ayat dia, perkataan mulia tu. Kataan mulia tu disebut walaqad karramna. Pertama disebut walaqad karramna. Karramna, karim, mulia. Karramna bani Adam. Allah memuliakan, ya, Allah memuliakan anak Adam. Memuliakan manusia lah, insan. Tapi lebih lagi inna akramakum. Sesungguhnya yang lebih mulia. Karoma tu, karoma ada, kafromim, mulia. Kafromim, mulia. Sesungguhnya yang paling mulia indallah, di sisi Allah, ialah atqakum, yang paling bertakwa. Maknanya kalau tak bertakwa pun mulia tak? Mulia. Mulia, kan? Kita tengok kemalangan tepi jalan, tengok ni bukan Islam ni, kafir ni, boleh kita sepak mayat tu? Tak boleh. Pasal dia manusia, kan? Kalau kita lalu tengok ada kucing mati tengah jalan, boleh kita sepak tepi? Anjing tak kucing tak apa kot, sepak. Kan kita kais lah dengan kaki, kais lah. Pasal dia kucing. Ya, tapi kalau manusia tak boleh. Kan, kita kena hormat. Walaupun dia tidak seagama dengan kita. Kerana apa? Kerana walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan anak Adam tu, jadi manusia tu, hak asasi manusia tu dijunjung di dalam agama Islam, tetapi yang jadi masalahnya ialah bila mana mengangkat hak asasi manusia tu melebihi perkara yang dibenarkan di dalam agama kita. Kita tengok beberapa contoh hak asasi manusia yang bertentangan dengan agama kita. Muka surat 76, misalnya minum marak, minum marak, minum marak, hak asasi manusia untuk minum marak. Minum marak ni adalah minum marak haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya, hanya sesungguhnya arak, al-khamru, wal maisiru, dan judi, wal ansab,
berhala-berhala, wal azlam, tilik nasib, rijsun, adalah kotor, min amali syaitan, daripada amalan syaitan. 4 perkara ni. Jadi dalam ayat ni dia sebut al-khamru, arak, khamru, arak. Kemudian dia sebut dalam ayat ni al-maisir, judi. Maisir, judi. Ya. Kemudian disebut ayat hujung tu rijsun, kotor. Kotor rijsun. Tengok kata rijsun ni. Kotor Kalau kita baca dalam ayat babi, dalam ayat babi pun Allah kata, Allah Ta'ala sebut khinzir, lahmul khinzir, daging babi. Kemudian Allah kata innahu rijsun, sesungguhnya babi atau daging babi itu adalah rijsun, kotor. Jadi level arak sama dengan level babi ni, daging babi, sama-sama kotor. Sama dengan level judi, sama-sama kotor. Tapi orang kita judi okey tak? Yang liberal. Okey, arak okey. Okey, babi? Babi tak berani. Babi dia tak berani. Babi dia tak berani. Ni haram, Allah Ta'ala haramkan. Tapi tangan duk pegang gelih arak. Tangan pegang gelih arak kan. Sedangkan level dia sama aja, rijsun juga. Ya, tapi babi dia tak mau. Pasal dia tahu babi tu kotor. Kan? Ini liberal. Tak tahulah liberal akan datang ni, wallahu a'lam lah. Babi pun barangkali pun sekali-sekala boleh kot. Wallahu a'lam. Setakat ni yang kita duk tengok orang yang ada liberal, pemikiran liberal Islam, dia tak makanlah babi tu. Tapi dia arak, judi, ada ni. Ini tuan-tuan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Manusia daripada umat Nabi, umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna, pasti akan minum arak. Pasti akan minum arak umat Nabi ni. La yashrabanna. Nabi dalam hadis ni Nabi kuatkan. Nabi kuatkan dengan 2. Satunya ada la di awal, la. Yang keduanya ada nun di hujung dia, la yashrabanna. Kalau sebut biasa yashrabu je. Itu perkataan biasa, yashrabu, minum. Yashrabu. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut la, mana penguat ni. Kemudian Nabi tambah lagi nun taukid. La yashrabanna, pasti akan minum. Pasti akan minum umatku, manusia daripada umatku, pasti akan minum arak. Yusammunaha bighairi ismiha, mereka namakan arak tu dengan lain daripada nama arak. Zaman sahabat Nabi selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada gubernur. Maknanya gubernur ni dia dah masuk golongan tabi'in lah. Dia tak jumpa Nabi, tapi dia jumpa sahabat-sahabat Nabi. Itu salah satu gubernur dia, nama dia Al-Walid ibn Uqbah. Walid ibn Uqbah. Dia lapisan tabi'in. Tapi Walid ni dia ada kuasa. Walid ibn Uqbah, dia jumpa dengan sahabat Nabi. Antara sahabat Nabi yang dia jumpa ialah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa perangai buruk Walid ibn Uqbah ni? Diceritakan dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah, bahawa Al-Walid ibn Uqbah ni, dia ni minum arak. Dia gubernur. Dia ada kuasa lah.
Maknanya zaman lepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dah ada dah. Yang minum arak tu. Dah ada dah yang minum arak. Maknanya nak kata dia tabi'in betul, Allahu a'lam. Tapi dia zaman tu lah sebab dia jumpa sahabat kan. Tapi cerita Walid Ibn Uqbah ni minum arak. Dan subuh dia jadi imam. Subuh jadi imam. Diceritakan Walid Ibn Uqbah ni jadi imam sembahyang subuh 4 kali. Tak kira lah berapa kali, tapi kurang-kurang dia jadi imam. Arak minum siang ke malam? Malam. Lepas sembahyang syak pukul 9 minum arak. Subuh pukul 6 jadi imam. Ya. Kan? Tapi sahabat Nabi, walaupun tahu kata perbuatan tak elok Walid Ibn Uqbah ni, bila datang semayang tengok Walid jadi imam, ikut je lah. Allahu Akbar. Ikut je. Pasal Walid tu beriman tak? Beriman. Beriman. Tapi nak cerita tak? Zaman tu dah minum arak dah. Ya. Membenarkan sabdaan Nabi SAW, la yashrabanna nasun min ummatil khamra, umatku akan minum arak. Tapi yang satu laginya, yusammunaha bighairi ismiha. Mereka namakan arak tu dengan lain daripada nama arak. Apa nama sekarang ni? Jadi tak nampak arak dah tak? Yang jual kat kedai tu nak kedai apa? Bir. Yang ada yang murah-murah tu, kan? Jadi nama tu akan berubah. Kan? Ada tak yang botol arak tu dia tulis arak betul, ada tak arak? Tak apa nampak dah kan? Dia bubuh nama lain lah, nama lain tak nampak dah arak. Kita pun tengok tak, bukan arak lah. Kan? Dia ubah nama Dia ubah nama baik. Itu dua perkara yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang liberal ni dia tak kisah minum arak. Sebab apa? Atas nama hak asasi manusia. Itu kita kena jaga. Satu contoh yang kedua, perbuatan zina, perbuatan yang membawa kepada zina adalah haram. Jadi orang liberal ni dia nak berzina tu, maka dia membahagikan zina tu kepada dua. Satu ada zina haram, satu ada zina halal. Itu satu cara. Ada zina haram, ada zina halal. Baru ni saya tengok satu ahli politik luar negara. Satu ahli politik luar negara. Belah Arab jugalah, belah Arab. Dia mempertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia pertikaikan? Dia mempertikaikan hadis yang menceritakan perbuatan khalwat antara lelaki dan perempuan. Jadi dalam hadis tu disebut la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidaklah bersunyi-sunyian seorang lelaki dan seorang wanita. Bersunyi-sunyian lelaki dan wanita di tempat tersembunyi, dalam bilik ke, dalam rumah ke, melainkan syaitan yang ketiga. Ada tak hadis tu? Biasa dengar? Jadi ahli politik ni dia petikai fin syaitan. Mana syaitan? Mana syaitan? Mana syaitan dia petikai? Mana syaitan dia? Dia dia yang mempertikai. Dia syaitan lah. Syaitan tu. Kerana syaitan ni di kalangan jin dan di kalangan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin
aduwan syayatinal insi wal jin. Untuk Imam syayatinal ins dulu kan? Manusia dulu kan, baru jin kan? Syayatinal insi wal jin. Demikian Allah Ta'ala jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh. Aduwan. Musuh. Setiap Nabi itu ada musuh dia, syayatin. Musuh di kalangan manusia, syaitan di kalangan manusia, wal jin, dan syaitan di kalangan jin. Jadi syaitan tu ada dua. Syaitan di kalangan manusia, syaitan di kalangan jin. Aduwan. Jadi para setiap Nabi itu. Termasuklah orang yang ikut jejak langkah Nabi, pun ada musuh. Musuh dia di kalangan syaitan. Syaitan tu sama ada di kalangan manusia ataupun jin. Jadi mana? Siapa syaitan? Ahli politik itulah. Dia lah tu syaitan. Sebab dia membuka jalan. Dia mempertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terpengaruh menolaklah hadis Nabi ni. Bolehlah kita khalwat, berdua-duaan lelaki perempuan. Pasal yang cakap tu adalah orang ada pengaruh dalam masyarakat. Itu contoh. Contoh pemikiran liberal yang ada, termasuklah di kawasan tanah Arab sendiri. Pertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosa mempertikaikan hadis Nabi, mempertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lebih besar daripada dosa khalwat tu sendiri. Khalwat tu dosa, tapi lagi besar dosa dia mempertikaikan. Mempertikaikan. Sebagaimana kita kata dosa tak semayang, dosa besar tak? Dosa besar. Tapi lagi besar dosanya apabila kita mempertikaikan kewajipan solat. Itu lagi besar dosa dia. Kita tak semayang tu dosa dah. Tapi dalam kita tak semayang tu kita tahu, ya Allah, aku tahu aku ni buat dosa besar, tak semayang. Okey lagi. Tapi lagi besar kalau kita berfikiran liberal, mempertikaikan kewajipan solat. Itu lagu dosanya lagi besar. Baik, itu maknanya satu contoh. Satu contoh yang mungkin baru, wallahu a'lam, tak tengok tarikh ahli politik tu, tapi baru viral, cakap mempertikaikan mana syaitan kalau lelaki dan perempuan berdua-duaan di tempat yang sunyi. Kemudian sampai liberal melakukan perbuatan homoseks, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun atas nama hak asasi manusia. Jadi sinilah bila mana kita baca dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang golongan yang ikut hawa nafsu mereka. Mengikut hawa nafsu mereka. Ada beberapa kali disebut di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya disebut di dalam Al-Quran, wala tattabi' ahwa alladhina kazzabu biayatina. Janganlah kamu ikut hawa nafsu golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan ikut hawa nafsu tu. Jadi golongan yang nak berjuang hak asasi manusia ni, kalau dalam kerangka agama, alhamdulillah. Tapi bila melanggar kerangka agama tu, dia sudah mengikut ahwa allazi nakazzabu biayatina, mengikut hawa nafsu golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebut dalam Quran lagi, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Janganlah kamu ikut hawa nafsu golongan yang tidak mengetahui. Ikut hawa nafsu golongan yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui kebenaran, tidak mengetahui hakikat sebenar.
Ya. Jadi mereka buatlah benda-benda yang dilarang di dalam agama tu ya. Disebut di dalam Al-Quran lagi, fastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum, dan hendaklah kamu istiqamah ya, kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan, wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu ikut hawa nafsu mereka ya. Jadi kalau kita duduk dalam golongan ni pun barangkali kita pun hanyut juga. Barangkali kita pun akan hanyut ya. Kita duduk dengan orang minum arak, agak-agak kita minum tak? Tengoklah istiqamah kan tak istiqamah kan. Tengok kiri tak ada orang, tengok kanan tak ada orang, semua ni tak pakai kepiah belakang ni, minumlah segelas kan. Balik taubatlah. Tak boleh. Fastaqim, hendaklah kamu istiqamah kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan, wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikut hawa nafsu mereka. Kemudian ada disebut dalam ayat lain, zuyyina lahu su'u amalihi, dihiaskan baginya, dihiaskan su'u amali, jahat perbuatan tu. Jahat perbuatan tu dihiaskan. Dihiaskan. Perbuatan tu jahat, mereka tahu, tapi benda tu dihiaskan. Kemudian wala tattabi'u ahwa'ahum, jangan ikut hawa nafsu mereka. Dihiaskan amalan mereka, ini Allah Ta'ala tak bagi kita ikut hawa nafsu. Kalau dihiaskan amalan, kita ikut hawa nafsu yang jahat. Wattaba'u ahwa'ahum, itu pun perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang minum arak, dia tahu dah benda tu tak baik. Mabuk. Kita tengok dalam gambar ya. Gambar lepas minum arak, ada yang dah mabuk tu tak balik ke rumah, terbaring atas jalan. Ada yang tidur tepi longkang, bukan tak ada rumah, ada rumah tapi dah mabuk kan. Tapi besok bangun kan, mandi-mandi sikit, pakai baju baru, pergi kerja, malam minum arak lagi kan. Dia tahu dah semalam dia tidur di mana, tidur tepi jalan gitu je. Tapi zuyyina lahu su'u amalihi, dihiaskan perbuatan jahat tu, dihiaskan oleh syaitan dihiaskan. Yang buat perkara yang tak elok tu buat perkara yang tak elok tu, yang buat majlis gay kan, buat majlis gay badan bukan badan macam kita, badan taf-taf tu kan, pegang tu, kita ni pegang lembek, pegang berketui elok tu tapi tengok semua dalam kolam tu lelaki semua. Yalah kan, kalau mandi sama lelaki tu dia mandi dia ada acara dia tu acara dia. Zuyyina lahu su'u amali, dihias bagi mereka amalan buruk tu tahu dah yang minum arak tu, satu mabuk tidur, kemudian berlaku kemalangan maut, tahu dah. Biasanya yang mabuk tu mati ke tak mati masa langgar orang tu. Banyak berita tak mati. Yang mabuk tu tak mati. Yang mabuk tu tak mati. Yang dia bawa kereta lawan arah ke apa kan, dia langgar orang yang dia langgar tu mati. Yang tak mabuk, yang dia mabuk tak mati. Kan? Tahu dah perbuatan tu tak elok, tapi lepas tu minum balik kan. Zuyyina lahu su'u amali, dihiaskan, syaitan hiaskan amalan buruk tu, wattaba'u ahwa'u, mereka ikut hawa nafsu mereka itu contohlah contoh hak asasi manusia yang bertentangan dengan agama jadi asasnya ialah
Islam dia jaga manusia, dia jaga hak manusia, ya, sebaik-baiknya. Apa yang disuruh di dalam agama itulah yang terbaik bagi manusia, kerana agama tu dia nak jaga maslahat kita, maslahatul ibad, maslahat manusia di dunia, bukan sekadar di dunia, sampai kepada akhirat. Itu agama nak jaga. Allah Ta'ala turunkan bagi syariat, bagi agama kita, nak jaga maslahah kebaikan kita di dunia sampai kepada akhirat. Cuma bergantung kepada kita lah. Kalau kita patuh kepada syariat, bergantung kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah lah dapatlah maslahah di dunia, dapatlah maslahah sampai akhirat, iaitu syurga dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baliknya, kalau kita tidak patuh kepada perintah Allah, walaupun kita beriman, tapi kita tak patuh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sunnatullah, hukum ketetapan Allah, kita tidak akan dapat maslahah, kita tidak akan dapat kebaikan walaupun kita beriman. Dia patah balik kepada kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada, kita kata banyaklah ustaz, ustaz ni kita kata orang faham agama lah, tapi yang paling banyak makan, yang banyak sakit, dia makan banyak, lepas tu dia senaman tak? Tak, dia tak senaman pun. Jadi sunnatullahnya, bila makan banyak, kalori lebih, akan ada lah penyakit-penyakit. Maknanya dia tak dapat masalah. Pasal apa? Pasal dia tak ikut, tak ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah tu, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga orang kafir, tak beriman, masalah dunia dia tak dapat kalau dia tak betul-betul ikut peraturan yang ditetapkan. Lepas tu, kalau berniaga, orang Islam niaga, negara kita lah macam payah nak cari orang kaya, kan? Tapi orang kafir, dia dapat masalah tu pasal dia rajin, dia ikut peraturan dan sebagainya tu. Dia ni lah, itu benar. Masalah dunia tu ada sunnatullahnya, sunnatullah tu gitu ya. Tapi masalah akhirat adalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pagi ni kita simpulkan, kita jaga hak manusia, hak asasi manusia, tetapi bukan dengan cara liberal, iaitulah sehingga melanggar ketetapan agama. Termasuklah soal pakaian, soal pakaian dan sebagainya tu, atas nama fashion dan sebagainya, sehingga melanggar ketetapan agama. Itu kita kena jaga-jagalah. Bila orang cakap hak asasi manusia tu, tengok sama ada dia masih dalam kerangka agama ataupun dia sudah melanggar kerangka agama kita. Dan suami isteri, hak asasi manusia. Hak asasi manusia, suami boleh ceraikan isteri, why not isteri ceraikan suami? Okey tak? Hak asasi manusia. Dia akan jadi satu perkara yang bahaya kepada rumah tangga. Sangat bahaya kepada rumah tangga. Jadi sekadar itu untuk pagi ini. Moga-moga Allah memberi kefahaman yang baik kepada kita. Wallahu a'lam wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.